بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih pada Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Zaki dan seluruh pegawai masjid dan kuasa yang telah memberi ruang pada saya untuk berkhidmat dan menyambung balik pengajian di masjid Umar Al-Khattab ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, memudahkan kita semua untuk mendalami agama dan juga menghidupkan balik-balik ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Kitab yang saya gunakan untuk menjadi rujukan dan perbahasan kita ialah kitab yang bertajuk Hati Tempat Pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tengok kepada bab yang pertama. Kitab ini ada 10 tajuk. Yang pertama, bab yang pertama tajuknya ialah Mencipta Hati yang Sejahtera. Mencipta hati yang sejahtera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah sebut hari kiamat itu ialah hari yang disebut dengan yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak bermanfaat harta benda. Begitu juga hari yang tidak bermanfaat anak pinak. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan siapa yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan akhirat ialah kehidupan yang bersambung daripada kehidupan kita di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu dunia disebut dengan negeri amal. Akhirat ialah negeri yang disebut dengan negeri balasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ialah tempat bercucuk tanam. Maksudnya dunia ialah tempat kita beramal. Akhirat
ialah tempat kita mengutip hasil ataupun kita mengetam tanaman yang telah kita tanam di dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hidup di dunia ialah hidup yang penting kerana ia bersambungan dengan kehidupan yang kekal di alam akhirat. Pentingnya hidup di dunia sehingga kan Allah Subhanahu wa taala suruh kita mencari akhirat di dunia. Banyak orang yang mencari dunia di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala suruh cari akhirat di dunia dengan firman-Nya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah sebut wabtaghi fima atakallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Carilah apa yang Allah datangkan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah di dunia apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan akhirat di sini. Dan Allah sebut selepas itu wala tansa nasibaka minad dunya, dan kamu jangan lupa habuan kamu di dunia. Banyak orang yang baca ayat ni dia tak baca hak pertama tu, tapi dia baca hak kedua tu, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa habuan kamu di dunia. Dunia ni tuan-tuan, kalau tak suruh cari pun memang orang dah cari dah. Masalahnya orang tak cari akhirat di dunia ni. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dunia ni, akhirat di dunia ni. Sebagai contoh, apa dia akhirat di dunia? Banyak. Di antaranya ialah taman-taman syurga di dunia. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Bila mana kamu lalu di sebuah taman dari taman-taman syurga, petiklah buahnya. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman-taman syurga itu wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, "Hilaqul dzikri, halaqah zikrullah." Di antara halaqah zikrullah ialah majlis ilmu, kuliah-kuliah pengajian. Sebab itu bila mana kita duduk di majlis ilmu, kita tak payah lagi pegang tasbih. Kita cukup dengar Tok Guru mengajar, walaupun kita tak mencatat, tapi dengar je, kita dah dikira berzikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi kalau kita ada buku, kita mencatat lebih-lebih lagi. Maknanya inilah akhirat yang Allah persiapkan untuk dicari oleh manusia di dunia. Itu satu. Yang kedua, apa akhirat di dunia? Harta benda yang kita infakkan fi sabilillah. Duit yang kita ada, kita buh dalam tabung di masjid. Duit yang kita ada, kita menyumbang kepada fakir miskin, orang-orang yang berkeperluan. Itu ialah di antara, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhirat yang Allah buat di dunia ni. Maknanya akhirat yang Allah buat di dunia ini ialah semua perkara-perkara yang baik, semua perkara-perkara yang menguntungkan kita di akhirat esok, ataupun semua perkara kebaikan. Jadi itulah yang Tuhan suruh cari di dunia. Maka sebab tu di dunia ni kita kena bekerja untuk akhirat. Banyak orang yang bekerja di dunia untuk dunia,
Tapi tak ramai orang yang bekerja di dunia untuk akhirat. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beramal. Allah sebut wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, beramallah kamu semua. Maknanya Allah suruh kita semua beramal. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti yang akan nilai amal kamu ialah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Bila Allah suruh kita beramal, Allah nak bagi markah. Dia nak buat penilaian. Dia nak bagi kredit. Maka bila mana kita beramal, kita mesti memastikan amalan yang kita buat diterima oleh Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita kena sedih. Dan kita kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memuhasabah diri kita. Kut-kut dalam kita beramal, kita terniat dalam amal kita bukan kerana Allah. Tuan-tuan, subhanallah, inilah realiti hidup di atas muka dunia. Maknanya dunia ialah tempat beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasa yang lain, dunia ialah tempat kita beribadah. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku mencipta jin dan manusia, melainkan aku nak jin dan manusia beribadah kepadaku. Apa makna beribadah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak kita sepanjang masa semayang je? Tak boleh. Boleh tak kita sepanjang masa baca Al-Quran saja? Tentu tak boleh. Tapi kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengamalkan sesuatu, kita niatkan kerana Allah, maka sesuatu itu jadi ibadah. Kalau semata-mata ibadah itu hanya sembahyang, puasa, sedekah, baca Quran, zikrullah, selawat, tentu kita semua tak boleh buat. Tentulah tidur tak kira ibadah, makan tak kira ibadah, rugilah kita. Tapi di sana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan bagaimana tidur kita nak jadi ibadah. Contoh, sehari pukul 11 semua kita nak tidur. Betul niat macam ni ya? Sekali lagi aku nak makit tahajud. Bila kita niat sekali lagi nak makit tahajud, maknanya apa? Maknanya tahajud dia hanya boleh kita buat kalau kita terlebih dulu tidur. Kalau kita tidur, saat kita jaga baru boleh makit sembahyang tahajud. Tapi kalau kita tak tidur, tak boleh sembahyang tahajud. Kalau kita nak niat sembahyang lain, sembahyang hajat ke, sembahyang sunat taubat ke, sembahyang sunat ke. Tapi kalau nak tahajud tak boleh. Sebab tahajud syaratnya kena tidur dulu. Waktu tu kita niat. Saya pukul 11, lagi pukul 12. Saat kita niat. Saat lagi aku nak makit tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, bila kita niat saat lagi aku nak makit tahajud, sepanjang kita tidur dari pukul 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 6 jam kita tidur tu tuan-tuan. 6 jam tu seperti kita sembahyang tahajud semua. Faham tak? Tidur itu jadi ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidur itu jadi ibadat. Itu maknanya macam mana kita nak bagi perkara dunia yang kita buat dideklar oleh Allah sebagai ibadat. Itu contoh. Contoh lain, kalau kita makan,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makan ni bukan wajib. Makan tu harus. Kecuali kalau kita tak makan, kita mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, makan perkara harus. Tapi kalau kita niat, kalau aku tak makan, aku tak larat nak sembahyang. Aku tak larat nak buat ibadat. Aku makan ni sebab aku nak buat ibadat. Maka makan itu langsung jadi ibadat. Jadi buatlah semua apa perkara pun niat kerana Allah. Maka semua itu jadi ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, tuan-tuan yang ada duit. Orang ni kalau ada duit, semua dia nak beli hak jenama. Ala sayyidina Muhammad. Baru ni saya baru tahu rupa-rupanya ada slipper harga 2,000. Tuan tahu tak? Kita beli slipper paling mahal RM10 ya. Slipper 2,000 tuan-tuan. Pasal apa mahal? Sebab brand. Satu orang main rumah, masalah sinema, dia kata, Ustaz, tak ada apa nak hadiah ke Ustaz. Ustaz terimalah. Dia kata tak ada apa Ustaz, slipper je. Saya ada ingat kasut, rupanya slipper. Masalah sinema Muhammad. Tuan-tuan, tengok harga 2,000. Masalah sinema Muhammad. Ni bukan nak pergi masjid, tapi tandas je pun. Tuan-tuan, masalah sinema Muhammad. Okey, kalau ada duit, belilah berapa ribu pun. Boleh tak kita niat masalah Sayyidina Muhammad beli hak mahal-mahal nak dapat pahala? Boleh. Tuan-tuan, macam mana nak bagi boleh? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Faham tak? Nikmat Tuhan kena cerita ke orang. Alhamdulillah, kami dulu duit bukan ada. Lah Tuhan bagi duit ke ya Allah. Melimpah-limpah. Faham tak? Jadi kita cerita nikmat Tuhan bagi itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanda kita mensyukuri nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Lepas tu kita pun, orang kata, duit banyak loh, boleh minta dia. Berani nak macam tu? Banyak orang tak berani abang sebab takut orang minta. Salam sayyidina Muhammad. No? Tuan-tuan, sebab tu orang kaya-kaya, kalau dia kaya, dia kena tunjuk. Salam sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab orang kata, tu kaya. Kalau kita nak buat masjid, nak buat surau, tahfiz tak cukup, pergi minta kat dia. Tu hikmah dia. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, jadi buat apa segala, tujuannya untuk menceritakan nikmat Tuhan bagi kat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, kalau macam tu, buatlah apa saja pun, tapi semua bagi betul dengan kerana Allah. Jangan buat kerana nafsu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa buat rumah besar? Sebab nak tunjuk kata hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa pakai baju brand? Sebab nak tunjuk karakter kita hebat. Hak tu Tuhan paling benci sekali. Kalau niat macam tu, dalam syurga tempat tak ada. Na'udzubillah min dzalik. Nak mengebat, nak menunjuk, dalam syurga nama tak ada lah. Pasal apa? Sebab masalah Sayyidina Muhammad, Nabi dah sebut dah, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Masalah Sayyidina Muhammad, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah dari takabbur. Darah besar mana? Zarrah ni punya halus dan kecil kita tak nampak. Salam Sayyidina Muhammad. Pagi-pagi kita ambil kasut, kita ketuk-ketuk. Berjabu tu tak tahu berapa ribu juta zarrah. Hak kecil tu, hanya sebesar tu saja. Ada perasaan sombong, belagak, takabur, nama dalam syurga tak ada. A'udzubillah min dzalik. Sebab tu orang kaya banyak dalam masuk neraka.
Nabi kata uritun nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa wal aghniya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut ditunjukkan kepadaku neraka. Dalam neraka ramai orang perempuan dan ramai orang kaya. Pasal apa dalam neraka ramai orang kaya? Sebab susah cari orang kaya yang tak belagak. Banyak orang kaya sombong, banyak orang kaya rasa hebat, banyak orang kaya rasa dia kaya, dia yang usaha. Tu sebab orang kaya susah masuk syurga. Pasal apa pula dalam syurga ramai orang miskin, ramai orang fakir? Sebab Rasulullah SAW Muhammad dalam syurga, masuk dalam syurga ramai orang fakir, sebab orang fakir ada rasa rendah diri. Rendah diri itulah yang menyebabkan orang miskin mudah masuk syurga. Ada seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Nabi kata dalam ramai-ramai sahabat dia yang akan masuk syurga merangkak ialah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan bayangkan, dia masuk syurga merangkak, sedangkan dia sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi dia tahu rupanya punca dia masuk syurga merangkak sebab dia menanggung beban harta yang banyak, sebab dia sahabat Nabi yang kaya. Dengar-dengar macam tu, dia jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, izinkan saya menghabiskan semua harta saya, sebab dia nak masuk syurga seperti mana orang lain juga. Nabi tak bagi. Macam hang tak boleh, sebab hang kaya, agama jadi mudah. Kita perlu orang kaya macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang kaya yang jadi bank orang miskin. Kita nak orang kaya macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tak bagi. Hang tak boleh. Hang kena kaya. Hang kena redha lah, walaupun hang masuk syurga merangkak, sebab hang boleh tolong orang di dunia ni. Maka subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pasal apa penting orang seperti Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, pasal apa penting orang seperti Sayyidina Utsman bin Affan yang kaya-kaya? Sebab Nabi tak guna untuk dakwahnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi tak pergi dakwah orang kaya, Nabi bawa orang kaya. Faham tak? Nabi bawa orang kaya. Jadi penting orang kaya ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk dakwah. Contoh, Islam nak perang jauh, nak perang di Tabuk, peperangan yang jauh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ketika itu Nabi minta para sahabat untuk sallallahu alaihi wasallam Muhammad menginfakkan harta, sebab nak kena beli peralatan perang, nak kena beli kuda, kenderaan untuk pergi perang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sayyidina Umar wa amai harta yang sangat banyak lungguk depan Rasulullah, dan Sayyidina Umar merasa dia dah banyak buat mai harta. Kali ini Sayyidina Abu Bakar tak boleh challenge dia, sebab dia rasa banyak dah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi tanya, Umar, harta hang lungguk ni kira berapa harta hang tinggal di rumah? Rasulullah, separuh lagi di rumah. Mana separuh harta saya dah ada di sini. Tu penting harta. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar ramai harta dia, sallallahu alaihi wasallam, lungguk. Nabi kata, Abu Bakar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berapa banyak harta hang ramai ni? Hang tinggal di rumah tu banyak mana? Hang tinggal apa? Kata Sayyidina Abu Bakar, Allahu wa rasuluh. Di rumah tak ada apa dah, hanya tinggal Allah dan Rasul. Faham tak tuan? Harta banyak boleh menyumbang banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu penting. Orang kaya kalau dia berguna ataupun mempergunakan harta benda untuk agama, bahkan
Harta yang paling baik duduk kat siapa? Harta yang paling baik duduk dekat orang baik. Nabi sebut ni'mal malu salih lirajuli salih sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Harta yang paling baik, sebaik-baik harta yang baik duduk pada orang baik. Maka sebab itu kalau kita ziarah para ahli ulama, tutup guru, orang soleh-soleh sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau dijemput makan, makan sampai habis. Jangan tinggal. Pasal apa? Sebab sebaik-baik harta, sebaik-baik makanan duduk pada orang baik. Satu hadis yang lain Nabi sebut la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut kamu jangan makan melainkan makanan orang bertakwa, dan jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa juga. Itu pesan Rasulullah. Nabi tak bagi makan melainkan makanan orang bertakwa. Apa dia makna orang bertakwa? Orang bertakwa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang patuh kepada titah perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Kalau kita faham macam tu, tuan-tuan tak boleh makan sembarangan. Jangan seorang hamba kalau tantu makan sedap, kita pekat bertimpa api. Kena tanya, hak masak tu pakai macam mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hak serve tu pakai macam mana? Penting. Pasal apa penting? Sebab kita nak beramal-amal yang soleh. Kalau kita makan, orang yang masak tu tak bertakwa, aurat pun tak tutup, sembahyang pun tak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi dia akan mempengaruhi amal kebaikan yang kita buat. Tu guru saya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tak makan di kedai. Tak makan di kedai sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada satu nak murid dia tanya, Tok Guru, pasal apa Tok Guru tak makan di kedai? Tok Guru cengih. Dia kata, mu nak tahu apa? Han nak tahu apa? Tersentot tuan. Nak ambil lajak pula tu, puas kat lah. Tapi cepat-cepat Tuhan bagi ilham, kok boleh tiru Tok Guru, kok boleh tiru Tok Guru. Kata Tok Guru, makan di kedai tu kotor. Pasal apa kotor? Sebab banyak orang yang masak di kedai, dia tak lepas fardu ain, tak ada ilmu. Contoh, saya pernah berhenti nak beli egg benjo sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Si budak muda tu, dia pun nak pecah telur, dia nanti sat basuh lagi. Saya tanya, basuh lagi? Dia kata, ada lagi, basuh lu. Dia pun ambil telur tu, dia nak celup. Saya kata, tu bukan basuh, tu celup. Dia tanya pula, basuh macam mana? Dia tak lepas. Faham tak? Dia tak lepas fardu ain. Basuh dia maknanya dia kena ayak mengayak sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mana kena ambil ayak juruh atas telur, dan sudah pasti telur tu tak ada tik lah. Faham tak? Kalau dia juruh telur atas telur, tik tu ada, tu tak jadi. Mana air najis tu dia kena buang dulu, diri najis tu dia kena buang dulu, baru dia juruh. Berarti dia tak lepas fardu ain. Tu kata makan di kedai kotor, kata Tok Guru, tak lepas fardu ain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang jual martabak, mungkin dalam sepapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telur tu bersih kan, dia basuh tak basuh kita tak tahu, tapi bersih tak tahu. Tapi bila mana dah habis papan tu, dia suruh anak dia pergi beli sallallahu alaihi wasallam Muhammad, buat main dengan papan tu kan, tik-tik tu ya, betul ya, dengan tik-tik tu dia pecah telur tu, tu kata kotor. Sebab tu makan kena jaga. Pentingnya makanan. Waktu mana saya ziarah Pak Sumit dulu, Tok Guru Pak Sumit pesan, punca jadi jahat sebab dua. Yang pertama makan, yang kedua kawan. Punca jadi baik
Dua juga. Sebab makan, sebab kawan. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kawan yang baik kita kawan, kita akan jadi baik. Kalau makanan yang baik kita makan, yang halal, kita akan jadi baik. Kalau salah kita makan, kita akan jadi jahat. Salah kita berkawan, kita akan jadi jahat. Itu pesanannya. Kalau tidaklah makan itu penting untuk kita jaga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana tidak Tuhan sebut dalam Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Allah kata, wahai rasul-rasul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makanlah yang baik-baik dan beramallah amal yang soleh. Makanlah yang baik-baik. Makan yang baik-baik maknanya halalan tayyibah, halal lagi baik. Jaga makan, boleh beramal amal yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam tajuk mencipta hati yang sejahtera ni, dunia ialah tempat kita beramal, akhirat tempat kita mengutip hasil daripada kita beramal di dunia ni. Akhirat tuan-tuan, akhirat tu bila? Akhirat ni dia mula daripada kita masuk kubur. Tu permulaan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kubur ialah perhentian pertama daripada perhentian akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang selamat di alam kubur, maka perhentian yang bakal dia singgah semakin mudah. Tapi kalau tak selamat di alam kubur, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka perhentian yang ditempuh semakin susah. Kubur tu mula dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak tahu macam mana orang yang menempuh alam kubur tu dia mudah, dia mati macam mana? Siapa hari tu Syimir? Itu Imam apa, Haji Ramli. Dia meninggal lepas dia jadi saksi kan, hari Jumaat sebelum jadi saksi, lepas mayang duha mati dalam masjid ni kan. Itu contoh sallallahu alaihi wasallam Muhammad mati dalam masjid. Orang yang mati baik berarti alam yang dia masuk itu alam kubur ialah kehidupan yang bahagia kat dia. Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita kena minta, jangan lupa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Doa tu kena buat doa wajib. Ni kita kena berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, tutupan hidupku dengan husnul khatimah, tutupan yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuhan, jangan tutup umur kami dengan tutupan yang tak baik. Na'udzubillah min zalik. Ada orang mati tuan-tuan tengah sembahyang, tengah sujud lagi. Waktu saya budak-budak dulu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, satu orang tu dia sembahyang subuh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad mati tengah sujud. Banyak tuan-tuan orang yang Tuhan bagi mereka tutupan yang baik, dan banyak juga orang yang Tuhan bagi tutupan yang tak baik. Ada tuan-tuan saya pernah dengar dia mati tengah berak, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya pergi mengajar di masjid tu, di surau tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Minggu depan saya mai, mereka cerita, ustaz tahu tak satu orang di kampung kita ni mati tengah berak. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan tahu apa sebab dia mati? Tuhan bagi mati buruk, tak elok. Sebab dia bercakap yang Islam bukan sesuai lah zaman Allah ni. Hatu duk wirid Islam tak sesuai. Zaman Nabi sesuai, zaman Allah tak sesuai dengan Islam. Tuhan bagi mati dalam jamban. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah, kita harap Tuhan bagi kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita harap Allah selamatkan kita semua daripada su'ul khatimah. Jadi saya nak bagi doa yang tak akhir. Tadi tuan jangan lupa dah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Nak kena sebut bagi betul, Allahumma khtim lana, hak sama tu,
Hak kedua tu wala takhtim alaina. Jangan salah letak pula. Hak baik lana, hak tak elok alaina. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Saya nak sambung doa ni. Ni penutup kuliah kita. Allahumma khtim lana, ikut saya. Allahumma khtim lana bi sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Saya terjemah. Ya Allah Tuhan kami, tutupkanlah hidup kami bisa'adatil lati, dengan kebahagiaan yang khatamta biha, engkau telah tutupkan li awliyaika, bagi wali-wali engkau ya Allah ya arhamar rahimin. Tu doa tu, sambung doa ni. Kita minta kita mati macam Imam Bukhari. Imam Bukhari lepas bayar isyak malam raya kembali ke rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jatuh. Imam Ahmad mati lepas baca Quran, lepas khatam 30 juzuk Al-Quran, sadaqallahul azim, tumbang. Macam tu kita minta. Jadi banyak orang soleh-soleh mati macam tu. Mungkin kalau kita nak mati macam tu, syaratnya kita kena minta kepada Allah. Kita minta Allah bagi kita mati macam mati kekasih-kekasih dia, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.